Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan PDPR kita pada hari ini. Masih di tema 1, kaedah saintifik, tapi bidang pembelajaran yang ketiga, iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Kita akan belajar tentang suhu badan, kadar denyutan nadi, tekanan darah dan juga indeks jisim badan. Kita tengok dulu standard pembelajaran bagi 3.1 suhu badan. Okey, untuk topik ini kita akan mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul dan menginterpretasi suhu badan. 3.2 kadar denyutan nadi, mengenal pasti titik nadi pada badan. 3.3 tekanan darah, mengenal pasti alat mengukur tekanan darah, mengukur dan merekod tekanan darah dan menginterpretasi data daripada bacaan tekanan darah. 3.4 indeks jisim badan, mengira dan menentukan indeks jisim badan dan menginterpretasi indeks jisim badan dan membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil. Kita tengok 3.1 dulu, suhu badan. Apa itu suhu? Okey, suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Kenapa kita perlu memahami suhu badan kita ni? Supaya kita dapat mengesan masalah kesihatan yang dihadapi. Okey, suhu badan memastikan badan kita berfungsi pada tahap yang optimum. Okey, ada 4 jenis termometer yang digunakan dalam kehidupan harian. Okey, kita tengok dahulu termometer yang pertama, iaitu termometer klinik. Okey, bila kita sebut termometer klinik, bermaksud dia digunakan di klinik. Dia digunakan untuk menyukat suhu badan dan menyukat suhu dalam julat 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius. Okey. Ini contoh termometer yang digunakan dekat klinik. Termometer yang kedua iaitu termometer makmal. Okey, bila dengar perkataan makmal kita dah tahulah memang digunakan dekat makmal. Dia digunakan untuk menyukat suhu cecair dan julat suhu yang disukat di antara negatif 10 darjah Celsius sehingga 110 darjah Celsius. Okey, ini contoh termometer makmal. Termometer yang ketiga iaitu termometer rektal. Okey, termometer rektal ni digunakan untuk menyukat suhu badan melalui dubur. Okey, ini rupa bentuk termometer rektal. Dan termometer yang terakhir ialah termometer infrared. Dia digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Okey, kita tengok rupa dia macam mana. Okey, inilah rupa bentuk termometer infrared dan termometer ni memang kebiasaannya juga digunakan dekat klinik. Okey, mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Okey, kalau kita guna termometer klinik, okey, apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama, pastikan suhu termometer pada bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan. Okey. Kibas-kibaskan termometer jika di bawah 35 darjah Celsius. Okey, sebelum kita gunakan. Yang kedua, kita letakkan termometer di bawah ketiak atau mulut selama 2 hingga 3 minit. Okey, kita letak bawah ketiak atau dalam mulut dekat bawah lidah. Kita tunggu selama 2 hingga 3 minit. Dan lepas tu keluarkan termometer dan rekodkan bacaan suhu. Okey. Dekat termometer klinik dia akan ada satu garisan bengkok macam ni, kita namakan sebagai pencerutan. Pencerutan ni tiada dalam termometer makmal. Okey, apa tujuan pencerutan ni? Okey, ianya bertujuan supaya merkuri yang ada dekat dalam
termometer ini tidak turun dengan cepat dan untuk memberikan sukatan lebih. Seterusnya, kita nak ukur suhu menggunakan termometer makmal. Okey. Dia tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan kerana tidak mempunyai pencerutan pada turus merkuri. Jadi, bila tiada pencerutan ini, bacaan termometer akan turun dengan cepat. Okey. Jika kita gunakan termometer makmal untuk sukat suhu badan, bacaan hendaklah diambil ketika masih di dalam mulut ataupun bawah ketiak. Okey, kalau nak guna juga termometer makmal, bacaan tu kena ambil masa termometer tu masih berada dekat dalam mulut ataupun bawah ketiak. Okey, ini contoh termometer makmal yang biasa adalah. Termometer rektal. Kita sukat suhu badan menggunakan termometer rektal. Yang pertama, kena bersihkan dahulu muncung termometer menggunakan alkohol. Yang kedua, sapukan jeli petroleum pada muncung termometer untuk memudahkan ia dimasukkan ke dalam dubur bayi. Yang ketiga, angkat kaki bayi dan masukkan ke dalam dubur bayi di antara 1.5 cm sehingga 2.5 cm. Okey, dan yang keempat, biarkan termometer sehingga bunyi bip dihasilkan. Okey, lepas dia bunyi bip, boleh rekod bacaan suhu. Okey, termometer rektal ni biasanya kita gunakan pada bayi lah. Okey, sebab bayi ni dia susah sangat, dia suka bergerak, so kita gunakan termometer rektal bagi memudahkan untuk bacaan suhu diambil. Seterusnya, kita gunakan termometer inframerah. Dianya digunakan tanpa bersentuhan dengan individu. Macam mana cara nak guna? Halakan termometer pada individu dan rekodkan bacaan suhu. Macam tu sahaja. Tetapi perlu diingatkan jangan kena mata inframerah tadi. Okey, kenapa? Sebab ianya berbahaya. Bacaan yang diambil akan jadi lebih tepat. Okay. Apakah faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal? Okey, ada banyak faktor yang menyebabkan suhu badan kita melebihi normal. Okey, melebihi normal ni maksudnya lebih daripada 37.4 lah, iaitu 37.5 dan ke atas. Okey, yang pertama mungkin disebabkan oleh jangkitan, sama ada virus ataupun bakteria. Yang kedua, terdedah kepada keadaan panas yang melampau. Okey, sama ada strok haba ataupun selaran matahari melampau. Dan yang ketiga, senaman. Okey, iaitu contohnya awak lakukan senaman yang berat. Juga boleh menyebabkan suhu badan melebihi normal. Okey, kita tengok pula 3.2, kadar denyutan nadi. Okey, titik nadi pada badan. Terdapat beberapa tempat pada badan untuk merasai denyutan nadi. Okey, tempat inilah yang kita namakan sebagai titik nadi. Okey, titik di mana tempat untuk merasai denyutan nadi. Titik nadi ini ialah tempat pada badan untuk merasai denyutan nadi. So, kawasan ini, arteri terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Jadi, apabila jantung berdegup, denyutan dihantar ke arteri dan boleh dirasai melalui kulit. Okey, kalau awak tengok, dia bagi titik-titik yang ada pada badan manusia, titik-titik nadi yang ada pada badan manusia. Okey, cikgu senaraikan 10 bahagian pada badan manusia yang ada titik nadi. Okey, yang pertama, titik kening. Yang kedua, titik leher. Titik lengan dalam ataupun siku. Titik pergelangan tangan. Titik paha dalam.
titik lipatan peha, titik belakang lutut, titik pusat dan juga titik dada serta titik berhampiran buku lali. Okey, ini ialah bahagian titik nadi yang ada pada badan manusia. 3.3 tekanan darah. Okey, apa itu tekanan darah? Ianya ialah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Alat yang kita gunakan untuk mengukur tekanan darah iaitu sphygmomanometer. Sphygmomanometer ataupun sphygmomanometer digital. Okey, yang digital ni biasa digunakan sekarang ni. Kalau yang ini, yang pattern lama ni, yang ini. Okey, yang ini ni biasanya digunakan dekat klinik. Okey, tapi yang ini biasanya ada dekat rumah, dekat klinik pun ada. Okey. Unit untuk mengukur tekanan darah ialah milimercury, iaitu simbolnya mmHg. Mengukur dan merekod tekanan darah. Biasanya tekanan darah kita tulis macam ni lah. Doktor akan tulis macam ni. 120/80 mmHg. Okey, 120 tu apa? 80 tu apa? Okey, kita tengok. 120 ni, ini ialah tekanan sistolik. Okey, dan 80 itu ialah tekanan diastolik. Okey, 120 tekanan sistolik, 80 tekanan diastolik. Okey. Bacaan tekanan darah, dia ada kategori-kategori dia. Okey, kita tengok kategorinya. Yang pertama, optimum. Okey, untuk tekanan darah optimum, tekanan sistoliknya kurang daripada 120, manakala tekanan diastoliknya kurang daripada 80. Okey, untuk kategori tekanan darah yang normal, okey, untuk manusia yang normal, dia sihat, tak ada sakit, bacaannya kebiasaannya antara 120 hingga 129 untuk sistolik, manakala untuk tekanan diastolik di antara 80 hingga 84. Untuk kategori tekanan darah yang berisiko, bacaan sistoliknya 130 hingga 139, tekanan diastoliknya 85 hingga 89. Okey, bila berada dekat range ini 130, 139 dan 85 hingga 89, kita kena mula berhati-hati. Kenapa? Takut tekanan darah tadi akan naik lagi sehingga menyebabkan kita berada dalam kategori tekanan darah tinggi peringkat 1. Okey, untuk tekanan darah tinggi peringkat 1, bacaan sistoliknya di sekitar 140 hingga 159, bacaan tekanan diastolik 90 hingga 99. Peringkat kedua, 160 sehingga 179 untuk bacaan sistolik, manakala untuk bacaan tekanan diastolik 100 hingga 109. Mana tekanan darah tinggi peringkat ketiga bila bacaan mula menunjukkan bacaan 180 dan ke atas, manakala tekanan diastoliknya 110 dan ke atas. Okey, ini dah peringkat bahaya. So biasanya doktor akan tulis bacaan tekanan kita. Okey, contoh 125 hingga 83 mmHg. So ini bermaksud bacaan sistolik kita 125, bacaan diastolik 83, dan ini ialah unitnya mmHg. Okey, tekanan darah tinggi biasanya tidak menunjukkan sebarang tanda yang jelas. Okey. Jika tidak dikawal, dia boleh menyebabkan stroke. Dan cara terbaik nak kesan darah tinggi ni,
ialah dengan menjalani pemeriksaan perubatan berkala. Okey, kadang-kadang orang tak tahu pun dia tu ada darah tinggi sehinggalah tiba-tiba dah sakit teruk. Okey, dah dapat stroke. Jadi, waktu tu baru tahu rupanya ada tekanan darah tinggi. Sebab tu pentingnya kita menjalani pemeriksaan perubatan berkala supaya kita dapat kesan sama ada diri kita ni sihat atau tidak. Okey, kita boleh tahu bacaan darah kita ni okey atau tidak. Okey. Okey, seterusnya topik indeks jisim badan. Okey, macam mana kita nak kira dan kita nak tentukan indeks jisim badan? Okey, indeks jisim badan kita boleh kira dengan cara berat bahagi tinggi darab tinggi. Okey, dan tinggi itu mestilah dalam unit meter. Kebiasaan kita ukur tinggi dalam unit sentimeter, jadi kena tukar dahulu unit tersebut dalam meter. Okey, lepas tu kita darabkan dia, meter darab meter tadi, tinggi darab tinggi tadi. Okey, bila dah dapat nilai, baru kita bahagi berat bahagi dengan tinggi. Contohnya, katakanlah berat Amy 50 kg. Tinggi Amy 160 cm. Jadi 160 cm ni kena tukar dulu dalam meter, dia akan jadi 1.6 meter. Okey. Jadi kalau nak cari BMI Amy sama dengan 50 bahagi 1.6 darab 1.6. Okey, cara nak kira ialah kena kira dahulu yang bawah itu. 1.6 darab 1.6. Kita akan dapat berapa? Okey. Okey, 1.6 darab 1.6 kita akan dapat 2.56. Okey, jadi 50 kg ni kita bahagi dengan 2.56. Okey, 50 bahagi 2.56, awak akan dapat 19.53. 19.53. Jadi inilah BMI bagi Amy tadi. Okey. Seterusnya, kita tengok apa kepentingan nak tahu BMI ni. Okey, salah satu cara menentukan sama ada kita mengalami masalah jisim atau tidak. BMI ni penting untuk tahu kita ni ada masalah dengan jisim badan kita ataupun tidak. Okey, kita tengok. Dia ada carta indeks jisim badan. Okey, kalau katakanlah bila awak kira BMI awak dapat kurang daripada 18.5. Bermaksud awak ni kategori kurang jisim badan. Jadi kena makan lagi lah supaya jisim badan awak bertambah. Kalau BMI awak di antara 18.5 sehingga 24.9, berada di kategori jisim badan unggul. Maksudnya dah cantik, dah cun dah. Okey. Kalau BMI di antara 25 hingga 29.9, di bawah kategori berlebihan jisim badan. Manakala kalau BMI kamu kira 30.0 ataupun ke atas tinggi lagi, di bawah kategori obes. Jadi sekiranya BMI kamu berada dalam dua kategori ini, kena mula turunkan berat badan supaya masuk ke dalam kategori jisim badan unggul. Jika jisim badan kamu, kategori BMI kamu kategori di bawah kurang jisim badan, kena makan makanan yang sihat supaya masuk juga di bawah kategori jisim badan unggul. Okey, menginterpretasi indeks jisim badan. Okey, jika jisim badan berlebihan,
boleh menyebabkan berlakunya perkara-perkara berikut. Okey, serangan jantung, tekanan darah tinggi, strok, diabetes mellitus ataupun kita panggil kencing manis ataupun komplikasi sendi dan tulang. Manakala kalau jisim badan kurang juga menyebabkan masalah, iaitu sama ada penyakit jantung, penurunan daya tahan melawan penyakit. Okay, penurunan daya tahan melawan penyakit maksudnya mungkin awak akan jadi kerap sakit lah. Keletihan, anemia, kemurungan. Okay, sebab tu pentingnya kita kekalkan jisim badan kita berada dalam kategori jisim badan unggul. Okey, macam mana kalau awak seorang yang terlalu kurus, berada di bawah kategori kurang jisim badan, macam mana cara kita nak tambahkan jisim badan? Okey, kita kena makan mengikut piramid makanan. Okey, makan pada waktu yang ditetapkan. Ada makan sarapan pagi, ada makan tengah hari, ada makan waktu malam. Okey, tapi makan yang mengikut masa yang sesuai lah. Janganlah lewat-lewat malam baru nak makan. Mesti ambil snack yang padat dengan nutrien. Okey, makan snack boleh, tapi mesti padat dengan nutrien, bukannya makanan rapuh. Dan makan makanan berkhasiat lebih daripada biasa. Boleh guna pinggan sihat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Separuh buah-buahan dan sayur-sayuran, suku ikan, ayam, daging atau kekacang. Ini kategori suku, bukannya kata suku ikan, suku ayam, suku daging. Tidak. Suku ni maksudnya kategori ikan, ayam, daging dan kekacang ni bila kita makan, kita ada ambil suku saja. Dan juga suku nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan juga ubi. Okay, suku sahaja, bukannya suku setiap menu itu. Right? Dan macam mana pula kalau orang yang berlebih jisim badan nak turunkan berat badan? Yang pertama, tetapkan sasaran realistik. Okay, kita nak diet. Okay, kita pun tetapkanlah. Katakanlah asalnya badan kita beratnya 100 kg. Kita nak diet, nak jisim target kita yang akhir kita nak 50 kg. Jangan terus 50. Awak nak kurangkan separuh tu agak sukar. Jadi kita tetapkan sasaran yang realistik. Kurangkan 1 kilo dulu, 1 kilo dulu. Okey, tak apa, slow. Perlahan tapi berjaya. Pantau dan rekod jisim seminggu sekali. Okey, seminggu sekali awak naik penimbang berat badan awak. Ada perubahan atau tidak. Okey, supaya awak lebih motivasi. Yang ketiga, buat perubahan cara pemakanan. Kalau sebelum ni makan 6 kali sehari, mungkin ubah jadi 5 kali sehari, 4 kali sehari. Ataupun kalau sebelum ni makan 1 pinggan besar, ubahlah portion, kecilkan sedikit. Kurangkan makanan ringan, jangan minum minuman manis. Makan mengikut piramid makanan. Yang ini awak dah belajar masa di tingkatan 2. Lakukan senaman sederhana 30 minit sehari ataupun 3 hari seminggu. Okay, kena bersenam. Tak perlu sampai berjam-jam, 30 minit sahaja dalam masa sehari. Okay, dan mesti 3 hari seminggu lah ataupun mengikut kemampuan awak. Yang penting kena bersenam. Kurangkan atau elakkan makanan yang tinggi kandungan gula dan juga lemak. Okay, cut kandungan gula dan juga lemak. Serta dapatkan sokongan daripada orang yang rapat dengan kita. Okay, kadang-kadang kita memerlukan sokongan. Okay, dapatkan sokongan moral. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Latihan yang perlu murid siapkan. Latihan bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan dari muka surat 22 hingga 25. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.